Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 16/3/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jin. Surah Al-Jin, surah yang ke-72, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca, sambungan kita pada hari kali ini, ayat 3 sampai ayat 7. 3 hingga 7. Bagi anak-anak pelajar kita ni, muka surat 1301. Ni pelajar-pelajar baru tu. Tengok muka surat berapa? 1301. Cari muka surat. Cari hak jawi dah. Kalau cari hak lain dia jadi pening, tak jumpa cari. Kalau hak baru tak jumpa, boleh kira hak lama tak jumpa juga. Ni dia panggil para ni. Baik para jemaah sekalian, itu di antara adab yang kita nak belajar. Cerita Allah Ta'ala cerita tentang jin. Mereka dengar Quran, terus beriman dan mengatakan bahawa Quran ini kitab benar, yahdi ila rusdi, kitab yang memimpin kita ke jalan yang betul, dan membantah tuduhan-tuduhan yang orang buat terhadap Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ada di kalangan jin yang bodoh, yang tidak beriman itu. Kemudian ada juga di kalangan manusia yang minta perlindungan dengan jin. Dia minta jin lindung dia. Kita orang beriman, kita minta siapa lindung? Allah. Ada manusia yang minta berlindung dengan jin. Ini ayat yang kita akan bincang pada kali ini, insya-Allah. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Balik kita pada ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Mula situ. Ayat 2 ayat lepas kita dah bincang dalam siri yang lepas.
wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan ketahuilah wahai kaum kami, ini kata-kata jin. Jin berdakwah kepada kaum dia, bahawa sesungguhnya tertinggilah azamah, kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak. Tengok munasabatul ayah. Lamma sami'ul Quran, setelah jin dengar Quran, wa wuffiqu lit-tauhid wal iman, mereka diberi tauhid diberi taufik untuk mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Tanabbahu lil khata', sekarang mereka baru nampak kesalahan pegangan yang mereka pegang selama ini. Ini dia duduk pegang ke Tuhan ni, ada anak, ada partner, ada kawan. Jadi bila dengar Quran, oh salah rupanya. Fasta'zamuhu, mereka rasa besar kesalahan itu, ataupun mengagungkan Allah. Wa nazzahuhu, dan membersihkan Allah daripada sebarang syirik yang mengatakan ada kawan, ada bini, ada anak, semua salah berlaku. Maka ini kata-kata jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, ay ta'alat azamatu rabbina wa jalalu. Agungnya, besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Allah. Oh, barulah dia nampak. Mattakhaza sahibatan wala walada. Allah Ta'ala tak ada isteri, tak ada anak, sebab dia tak perlu pada semua tu. Jadi apabila dia mengagungkan Allah, meletakkan kedudukan yang tinggi bagi Allah Azza wa Jalla, yang terkaya dia daripada segala makhluk, maka dia nafi, mereka menafikan daripada Allah apa yang dipaham oleh sebahagian jin, bahawa Tuhan ni ada isteri, ada anak. Dia apa kata apa? Mattakhadha sahibatan wala walada am lam yattakhidillahu ta'ala zawjatan lah. Allah Ta'ala tak ada isteri. Walam yattakhidh walada, Tuhan tak ada anak. Jadi kita jangan duduk mikir sekarang ni ada makhluk Tuhan ni duk kata Tuhan ada anak, ada bini, Tuhan salah satu daripada tiga. Kemudian nak guna nama Allah untuk tempat ibadat dia, kita kata tak usahlah. Kamu Tuhan mana? Tuhan ada anak kamu. Allah yang nama Allah ini As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Baik. Tengok ayat 4. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangan dari kalangan kita, dari kalangan jin, telah mengatakan terhadap Allah Ta'ala kata-kata yang melampaui kebenaran. Jadi jin ni dia sendiri komen buat dia. Dia kata apa? Allahu Akbar. Dia kata muduk kata ke Tuhan macam-macam dia. Wa annahu kana yaqulu jahiluna. Orang yang jahil di kalangan kami yang cakap. Cakap apa? Membuat pembohongan, pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla, jauh daripada kebenaran. Apa dia yang dia dusta? Dia kata Tuhan tak ada ada syarik, ada kawan. Tuhan ada anak, ada isteri. Maka ini kesilapan yang besar. Kata Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata la khilafa an hadha min qaulil jin. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tafsir mengatakan ini masih lagi kata-kata jin. Allah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan jin setelah mereka dengar Quran. Mudah faham jin ni rupanya. Hak payah fahamnya, hak benaknya buat orang ni. Dengar 4 kali pun tak faham juga. Terlebih mengaji pula. Allah Ta'ala sebut sini sifat dia, kita pergi nafikan. Dia panggil ta'til, menafikan. Kenapa? Kerana takut menyamai makhluk.
Kita cakap ini Allah, ini makhluk. Kenapa nak sama? Tak akan sama. Maka itu satu. Siapakah safih? Tengok dalam ayat. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Safih tu makna orang bodoh. Siapa dia? Siapa dia yang bodoh tu? Tengok. Jadi katanya orang yang bodoh itu iblis. Iblis. Iblis ni mari daripada jin. Iblis kana minal jin. Dia sendiri itu jin. Kalau kata iblis ni mari daripada malaikat Azazil, itu tak betul. Iblis mari daripada mana? Mari daripada jin. Baik. Iblis, ada kata ini iblis. As-safih makna iblis la'anahullah. Ada kata safih tu nama jenis jin. Jin hak bodoh. Kita kata tak apalah. Yang penting iblis ke? Yang pentingnya Allah kata safih. Makna berkatalah geng-geng yang bodoh di kalangan jin. Yang tak mau beriman. Dia kata Tuhan ada anak, Tuhan ada bini. Sama juga. Kalau manusia ni berpahaman demikian, maka dia termasuk dalam kumpulan as-sufaha, kumpulan orang bodoh, orang tak cerdik, yang membuat tuduhan terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 5. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita dulu, belum kita dengar Quran, kita berpahaman bahawa menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan mengatakan sesuatu pembohongan, pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita tak faham macam tu. Ingat ke tak ada orang kata Tuhan macam tu. Rupanya kata-kata kita belum ni salah. Ini dia panggil mimbabil muhasabah. Kita ni kalau dah salah, kita mengaku salah je lah. Masalah kita manusia ni tak salah pun tak korek juga. Dia pusing juga supaya dia jadi betul. Kita kata ini masalah kita. Baik. Munasabatul ayah. Lamma zakaru ma hudu ilaihi minal haqqi fillah. Setelah mereka dapat kesan, dapat hidayah untuk mengenali Allah, kemudian dia dapat kesan bahawa mereka selama ini salah, duduk kata kepada Allah Ta'ala benda yang tak betul. Kemudian zakaru uzrahum, mereka minta uzur. Sebab apa mereka pergi ikut orang-orang yang bodoh di kalangan mereka, sehinggalah mereka masuk ke dalam kumpulan yang mengatakan pada Allah Ta'ala macam-macam. Mereka pun kata, wa anna qabla sama'ina lil Quran, kami ni sebelum dengar Quran ini, sebelum beriman kepada Allah, kunna nazunnu, kami duk sangka bahawa manusia ke jin ke benar pada dakwaan mereka. Tok lebay jin, tok lebay manusia, ustaz jin, ustaz manusia ni ingat ke betul? Dia duk ajak orang ni, dia ni ajak sembah, ajak sesak, ajak ni, ingat ke betul? Wa annahum lam tajru 'alal kadhib, aku ingat ke mereka ni tak ada buat pembohongan terhadap Allah. Fayadda'u, mereka mengatakan Tuhan ada partner, Tuhan ada bini, Tuhan ada anak. Rupa-rupanya semua ini kaziban wa zura, semua ini pembohongan besar yang dibuat oleh pendakwah ataupun pendakwah mereka. Jadi kata dia, jin kata, kami duk sangka pendakwah-pendakwah kita tu jujur. Rupanya mereka tak jujur. Dalam tafsir Sa'di, dia kata, aikunna mughtarin, kami terpedaya dengan cakap-cakap orang dulu. Terpedaya dengan ketua-ketua kami. Maka kami bersangka baik, kita kata apa ni cakap tu betul. Sekarang, bila kita dengar sendiri Quran, barulah kita faham bahawa mereka tak betul. Kita yang ikut mereka juga tak betul. Makna jin, alhamdulillah, lebih cepat mengesan
ajaran salah, ajaran sesat daripada manusia. Manusia ni terjebak payah. Kita nak ajak balik ke jalan Allah bukan senang. Pusing sana, pusing sini. Terjebak dengan batiniah lah, terjebak dengan New Age lah, berapa dia istilah-istilah baru yang muncul ni. Nak ajak balik ke pangkal jalan, balik semula kepada Quran dan Sunnah. Bukan main susah. Jin sekali dengar, dah baik dah. Ingat tak? Dalam siri lepas kita kata berapa keistimewaan jin mengatasi manusia. Tulis dah. Tulis. Yang pertama, jin bila dia belajar, dia fokus. Kalau ansitu, dengar semua. Jangan duduk bising, dengar. Manusia ni kalau duduk dalam majlis kuliah, ada tak yang berbual-bual? Ada? Kaki buah ada. Orang duduk mengajar depan, dia duduk buah belakang ada. Itu jin lebih baik. Sifat yang kedua, dia mudah menerima. Dia menerima, terus dia balik berdakwah. Kita terima, balik tak dalam poket. Tak keluar-keluar dalam poket, tak berdakwah pun. Itu baik jin. Yang ketiga, jin kalau dia belajar, dia duduk dekat. Manusia ni di mana ada tiang, di situ ada orang. Mana kalau masjid kita ni besar, 2 kali ganda lagi. Ada tiang hak ujung, ada tak ada orang sana? Ada hak duduk cokoh situ. Allahu Akbar. Ana sedih sebuah masjid yang nak pergi kuliah subuh. Orang tua-tua, pencet-pencet, pegawai-pegawai besar dah dia tu, kalau kira. Tapi waktu mengajar 3 orang, 4 orang ni, buah ya dia. Tak dengar-dengar. Kita nak jekah orang tua, tak tegur, sakit jiwa, alah payah. Tak, dia dua. Tak. Tapi nanya ke orang lain nak dengar kuliah. Jadi orang tua jangan buat perangai lah dalam majlis ilmu. Kalau ustaz-ustaz hak muda tegur, dia kecil hati. Kita tak tegur, ustaz pula sakit hati. Mana baik? Baik kita sakit hati ke baik orang tua kecil hati? Baik dia. Kalau dia kecil hati, mungkin dia boleh sentap, dia boleh sedar. Perbuatan aku ni silap, kenapa nak marah orang yang tegur? Ini bahaya. Jadi jin, dia duduk dekat, dia tak duduk jauh, dia cepat menerima dan dia berdakwah. Kena belajar. Ilmu jin, kena belajar. Allahu Akbar. Jangan duduk malu ke jin kita. Kalau dia ada depan ni, kita nampak, sengih suka buat dia malam ni. Dia kata, ustaz puji kita. Dia ada tak ada jin? Ada. Bukan tak ada. Cuma Allah Ta'ala tak bagi kita nampak. Kalau kita nampak, duduk tengok dia, jin ni macam-macam bentuk rupa ni. Baca dalam buku ni. Buku sejarah Mekah ni. Cerita jin jumpa dengan Nabi SAW dalam riwayat hadis. Pelik dia kata. Ibn Mas'ud kata, aku tengok rupa dia pelik. Ada macam kepala kambing. Ada kaki macam kaki. Macam-macam rupa dia ada. Itu dipanggil alam jin. Baik. Ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinn fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Jin sendiri marah. Dia kata ada di kalangan manusia, mari duk minta perlindungan dengan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin pertama sombong dan jahat. Tengok nota di bawah. Dia kata setengah ahli tafsir memberi makna seperti berikut. Yakni kerana dengan permintaan itu dapatlah golongan jin itu dengan hasutannya menjadikan golongan manusia tersebut bertambah dosa. Jadi dua tafsir sini. Tafsir yang pertama, bila manusia minta berlindung dengan jin, jin makin besar. Makin rasa gah dia. Buat manusia takut aku ya. Bangga. Satu. Tafsir yang kedua, tengok nota tu, dia kata
manusia ni sendiri bila dia berlindung dengan jin, dia rasa dia kuat. Tak apa, aku dah berkawan dengan jin. Jin dah dengar kata aku. Jadi dia makin sombong. Ini semua ni permainan ahli sihir, ahli nujum, ahli tilik-tilik. Dia rasa dia kuat sebab jin berkawan dengan dia. Jadi ada dua makna lah ayat ini. Dua makna. Tengok tafsir pula kata apa. Ai wa annahu kana rijalun minal ins. Ada di kalangan manusia, laki-laki, bila dia berhenti di satu tempat, masuk dalam gua ke, pergi ke kuala sungai ke, pergi ke kuala laut ke, yasta'izuna wa yastajiruna bi'azimi zalikal makan. Mereka minta berlindung dengan ketua tempat tu. Siapa dia? Jin. Talaban lil amani was salamati mimma yakhafun wa yahzarun. Kono-kononya nak minta aman, minta selamat. Dulu kita dengar orang tua-tua cakap, bila kita nak pergi ke masuk sungai ke apa tak, kena ambil tabik dulu. Tok ayah minta lalu. Dia panggil kata password dia, minta lalu anak cucu nak mandi sini, anak cucu nak berak sini contoh. Minta dengan siapa? Minta dengan jin, kono-kononya. Jin pun pening, kata apa bila pula aku jadi jaga sini, siapa lantik? Dia minta tu. Jin pula pening, dia kata pelik mana bengong manusia ni, mari duk minta dengan aku. Itu dipanggil permohonan. Ni ada juga ni dalam ajaran sebahagian daripada ajaran orang tua-tua ni. Bila nak masuk hutan, kena minta berlindung. Dia panggil ahli gapo nama ni? Ahli naubah ke ahli apa? Kita kata tok wayah. Kita dah belajar anak. Ni dalam kitab Perisai Muslim ada ke tak ada doa? Ada? Iza nazala manzilan. Bila kita berhenti mana-mana tempat, sebelum kita masuk tempat tu, berhenti mana ya? Awak berhenti nak turun kereta tu di RNR ke, di tempat permainan. Nah, sekarang ni banyak orang buat tempat main ni, tempat air terjun, nak pergi pantai. Kita baca doa ni. Apa doa? Kuat sikit. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali baca. Ingat, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti ambil buku ni. Dah dapat dah? Perisai. Mana-mana yang belum ada perisai ni boleh dapat. Yang jauh-jauh kita bagi PDF insya-Allah. Nabi aja. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia minta berlindung dengan Allah Taala dengan bacaan ini, la yadurhu, tak ada benda yang boleh mudarat pada dia. Hayawan ke, jin ke, apa-apa, sebab kita berlindung dengan Allah. Bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan dia takut dia main minta berlindung dengan jin. Buat apanya? Kita ada Allah. Kita ada Tuhan segala jin. Allah Taala tu Tuhan kepada jin, kita minta berlindung dengan jin. Buat apa? Baca petang, kita baca pagi. A'udzubika bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. 3 kali baca. Ini semua ni ta'wiz. Minta berlindung dengan Allah Taala dengan perlindungan daripada Allah. Barulah betul kita punya insurans, kita punya takaful yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi ada manusia pergi minta perlindungan dengan jin. Apa jadi? Tengok ni. Fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Maka dengan permintaan itu mereka menjadi golongan jin bertambah sombong. Menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Sebab manusia takut dia. Kita yang menyebabkan manusia jin jadi kuat. Maka kita faham di sini 2 tafsir tadi. Sama ada jin jadi sombong dengan sebab kita minta dengan dia, atau manusia yang minta berlindung dengan jin jadi sombong, konon-kononnya dia di bawah perlindungan Tuan Syekh Jin. Faham dah? Berapa tafsir ayat? Sama ada jin makin takabur, makin besar kepala, atau manusia makin sombong, konon-konon dia dapat perlindungan daripada Tuan Jin. Ini bahaya. Zaduhum rahaqa. Allahu akbar. Jadi 2 lah tafsir ahli tafsir 2. Baik, ayat yang terakhir yang kita nak baca.
wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsa Allahu ahada. Wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsa Allahu ahada. Dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi jin masih lagi condemn, masih lagi kritik fahaman lama dia. Tengok tafsir kata wa anna kufaral jin, puak-puak kafir dari kalangan jin masih lagi menyangka bahawa seperti sangkaan manusia Allah Ta'ala tidak akan bangkit siapa-siapa pada hari kiamat. Tak ada bangkit, mati jadi tanah, mana ada bangkit. Dan Allah Ta'ala juga tidak mengutuskan seorang rasul pun kepada manusia. Sebab dia tak nak terima Nabi. Manusia Mekah itulah tak nak terima Nabi sallallahu sebagai rasul. Maka dia nafi kok tu, nafi kok ni. Ini menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak yang salah. Maka di sini kita boleh faham betapa indahnya, eloknya kalau manusia itu cepat menerima hidayah daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana jin cepat terima hidayah. Tapi malangnya kita sekarang ni, kita duk kerah kepala, tak mahu terima. Apa yang diberitahu tidak mendapat sambutan, yang tidak diajar oleh Nabi SAW pula mendapat sambutan yang begitu baik. Semangat, hebat. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah tempat kita minta pertolongan. Baiklah para pelajar, itu makna ayat sudah jelas, insya-Allah. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. 5 faedah. Tulis pelajar. Yang pertama, awal ayat semalam kita ada satu lagi kata-kata qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku jin mari dengar kuliah, mari dengar Nabi baca Quran. Ayat ini idza tuliyal Quran, ayat ini menjadi hujjah. Apabila dibacakan kepada manusia Quran dan mereka boleh faham apa yang dibaca maksud dia, maka mereka telah dikira menerima dakwah dan menerima hujah untuk didakwa di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau mereka masih lagi tak mau beriman. Tengok ni. Walihada, kerana itu jin fa innal jin wallau ila qaumihim munzirin. Jin bila dia dapat Quran ni terus balik ke kampung dia. Tadi semalam kita sebut 2 kumpulan jin. Satu dia panggil jin nasibin, mari daripada negeri lain. Satu kumpulan lagi jin mari daripada Ninawa. Ninawa tu mari daripada Mosul, daripada Iraq. Dia jauh jalan. Jin ni dia relax ya. Dia berjalan, dia terbang sana sini, naik ke langit, turun. Dia punya power kuat. Cuma bila dibangkitkan Nabi SAW, jin tak boleh lagi naik nak mendengar, mencuri dengar maklumat di langit. Tak boleh dah. Kena panah kau, siap. Panah kau apa dia? Orang panggil tahi bintang ni. Komet. Panah. Dia tak boleh pergi dah. Maka apabila orang tu dengar Quran, dia faham Quran, makna hujah telah tertegak ke atas dia. Kalau dia tak mau dengar Quran, hujah ditegak atas dia sebab apa kamu tak mau dengar? Aku dah maklumkan, kita dah dakwah dia tak mau ikut juga. Maka orang itu dikira masih lagi bersalah. Jadi kita nak, maknanya, kerana itu Al-Quran ini dibenarkan terjemahan makna dia. Al-Quran telah diterjemah makna dia. Kerajaan Arab Saudi, nama dia Mujamma' Malik Fahad di Madinah, dia sudah terjemah makna Quran ini berbagai-bagai bahasa. Banyak macam bahasa ada. Dia terjemah makna Quran. Jadi kita kata Alhamdulillah. Tak ada lagi hujah. Bahasa Jepun ada, bahasa Cina ada, Tamil ada, Urdu ada, semua ada. Bahasa Uzbek. Apa lagi bahasa tadi? Perancis, orang putih tak suka waktu tu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada 2. Satu Melayu Indonesia, satu lagi Melayu Malaysia.
Dua-dua ada. Jadi kita boleh beli dan boleh juga dapat percuma. Jadi pentingnya Al-Quran ini diberi kepada orang-orang yang Islam untuk dibaca dan dihayati, diberi kepada non-Muslim untuk mereka mengkaji, dan insya-Allah mereka akan terima. Kalau jin boleh terima, tak kenapa manusia tak boleh terima. Ini nakal manusia tak terima. Baik. Itu dia panggil kelebihan jin, cepat dia terima. Kita hari ni manusia lambat nak terima. Itu kelebihan jin Allah Ta'ala beri kepada jin. Baik. Jin telah membuat perisytiharan walan, ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak syirik dengan siapa pun atas dunia ni, dengan Allah Ta'ala tak ada syirik. Ai walan na'uda ila ma kunna alaihi minal isyraq. Kami tak mau lagi, tak akan kembali semula kepada pahaman lama syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini wahadha, ni kata Ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahawa jin itu asalnya kafir, syirik. Bila dia terima Quran, dia Islam. Ramai kita kata jin ni jin kafir, jin Islam, sama juga dengan manusia. Manusia syirik ramai atas dunia ni. Manusia syirik ramai atas dunia ini. Kemudian pentingnya, kalaulah orang yang bukan Islam convert, masuk Islam, kita ajar dia ilmu dakwah perbandingan agama ini, sebab dia tahu agama dia asal, orang Hindu ke, orang apa ke, dia tahu agama dia asal. Bila dia belajar tauhid yang murni pada Allah, kalau dia nak berdakwah lebih sedap. Nah, kita tengok hari ini ada di kalangan pendakwah-pendakwah ni di lapangan yang mereka asalnya agama lain, agama bukan Islam. Dia lebih ke depan. Sebab apa? Sebab dia belajar dua-dua. Dia belajar hak kafir dulu, baru dia belajar Islam. Tapi dia tak percaya hak kafir itu, cuma mudah untuk dia nak beri explain, nak bagi maklumat kepada orang kafir juga bahawa pegangan lama kita dulu salah. Cantik belajar. Dia panggil belajar ilmu perbandingan. Ni sehari dua ni sibuk di alam netizen, alam maya. Ada program nak bawa remaja-remaja, pemuda-pemuda ni pergi ke gereja. Kita kata lah, kita bantah program itu. Sebab apa dibantah? Sebab anak-anak muda yang tak mantap ilmu akidah, yang tidak mantap ilmu tauhid, nanti dia pergi gereja, dia dengar tok syekh gereja duk cerita kepada dia agama dia gini-gini, mungkin mereka akan terpengaruh. Dengan kasih sayangnya, dengan apa. Tapi kalau nak pergi ke gereja, orang yang mantap ilmu, mantap tauhid dia, kuat dia punya akidah, dia pergi untuk nak berbincang apa. Jadi kalau kata kita suka-suka ya nak bawa pelajar-pelajar, student-student, remaja-remaja muda-muda ni ziarah gereja, kita katalah tak kiralah di bawah kementerian mana, di bawah siapa yang penganjur, kita kata bukan bawa mereka pergi masjid, bukan pergi gereja. Kalau pendakwah-pendakwah nak pergi gereja, pergi untuk nak berbincang, nak menyedarkan tok-tok padri itu mereka sesat, mereka salah, kita kata dipersilakan. Itu tanggungjawab dai, tanggungjawab pendakwah, kena pergi jumpa dengan mereka itu. Jadi lain. Allah. Terus kata yang ni, orang yang belajar banyak ni, belajar banyak aliran ni pun lebih tenang, insya-Allah. Ya. Anak belajar di pondok, kitab-kitab, kemudian kita belajar pergi luar negara, belajar di universiti contohnya. Jadi kita tengok ini sistem pondok, ini sistem universiti. Kita gabungkan dua-dua tu lagi baik. Kalau tidak kita jadi sempit, jadi tak apa nak luas pemikiran kita. Kita duk rasa kita saja betul, orang lain tidak betul. Ini bukan soal kafir Islam tak. Kita sama-sama kita pendakwah ni pun. Ada perbezaannya orang yang banyak mengaji dengan orang yang tak mau mengaji banyak. Lain. Lepas tu dia tak kondai orang pula. Ustaz ni cakap ambil mana? Saya tak pernah dengar. Nak dengar apa? Mu tak belajar perbandingan mazhab, perbandingan pemikiran. Jadi dia tak dengar lah sebab dia duk dengar hak dia ya. Itulah sebab itulah kata ulama, dia kata man kasurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa dia banyak mengkaji, belajar, kuranglah dia punya kritikan. Sebab dia tahu ini ada pandangan, ini ada pandangan. Kita kata inilah yang masalah.
Baik. Itu dia panggil asal jin itu kafir. Jin itu kafir. Kita berpindah pula kepada yang ketiga. Faedah yang ketiga. Tanda ni pelajar. Faedah yang ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Ta'ala yang maha agung, Tuhan kami itu, dia tak ada anak, dia tak ada bini. Fa'alimu, jin tahu, fa'alimu min jaddillahi wa azamatihi. Jin dah kenal keagungan Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala, yang mereka sedar bahawa pegangan mereka selama ni salah, sesat, tak betul dan sebagainya. Lianna lahu al-azama wal kamal. Allah Ta'ala bersifat dengan keagungan, bersifat dengan kesempurnaan. Mana ada anak, mana ada bini. Orang ada anak, ada bini, orang lemah. Macam kita hari ni. Kenapa berbini? Sebab tak reti nak memasak. Tak pandai nak jahit baju. Tak pandai nak sipir rumah contohnya. Macam mana ada bini? Kenapa nak anak? Takut tua esok tak ada orang nak peduli dengan kita. Itu punca. Allah SWT ada dia maha kaya, maha agung. Buat apa ke bini lagi? Kenapa dia nak anak lagi? Jadi kita nak anak ni sebab kita lemah. Nanti kita tua, siapa nak jaga kita? Waktu kita muda, kita nak anak-anak buat main-main. Baby, adik, abang. Kadang-kadang seorang yang anak dia. Saya jumpa dekat airport hari tu. Manja sangat budak dengan mak dia. Kita bertanya, abang, nama apa? Sengih suka. Apa tanya? Ni adik ke ni? Mak dia kata, abang adik. Kenapa dia abang adik ni? Dia kata, seorang tu je saya ada. Nak panggil abang boleh, panggil adik pun boleh. Kita kata miskin. Ada orang lain, Masya Allah, 10 anak. Nama apa bertukar. Duk main alung, angoh, hacik, tak tahulah mana sah. Kita tanya, awak nama apa? Angoh. Nama Angoh juga nama. Tahu ke apa? Masa tak anak kita, dia kena panggil nama, dia duk panggil angoh, cik gitu. Hai, orang tanya, pakai angoh gitu juga. Mana dia? Jangan ni. Mana bila kita li'anna sahibah, orang yang ambil kawan ni kerana dia lemah. Jadi Allah Taala keagungan dia, keesaan dia tak perlu pada makhluk, maka dia tak ada anak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Kita berpindah pula kepada yang faedah yang keempat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang berlindung dengan jin, bertambahlah jin itu sombong, ataupun manusia sendiri bertambah sombong, konon-kononnya dia di bawah tahta riayati jin, di bawah pelindungan jin. Ayat ini dalil, fihi dalil alal man'i. Ayat ini menjadi dalil larangan daripada kita jampi serampah, duk panggil jin jemalang. Jangan. Jin jemalang, jin tu jin ni. Bomo-bomo dia panggil jin belaka tu. Jin jemalang lah, jin planet, jin berapa panggil, habis panggil belaka. Salah. Semua jampi-jampi kita dibenarkan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baru boleh. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Syafi, Ya Afi. Jangan duk panggil jin, panggil jin. Satu. Ada sebahagian kitab-kitab bomo. Ni banyak ni kitab Jawi kita ni bercampur dengan kitab bomo. Dia main rajah-rajah. Tahu rajah? Ni. Tu saya baca cacing tu. Rajah-rajah ni dipanggil talasim. Ini semua dia permainan bomo-bomo yang ambil daripada ilmu nujum, ilmu bintang, ilmu jin ni tak boleh digunakan. Tak payah. Sebab itulah kita duk kempen tuan-tuan bacalah perisai Muslim. Nama dia pun perisai Muslim. Ni duk main rajah-rajah lagi, main ni. Main wajah-wajah. Semua tu mainan bomo-bomo yang bercampur gaul di antara kitab Jawi dengan kitab bomo. Kitab bomo. Campur. Ini kita kena perhati balik. Kita kena semak apa yang kita belajar. Jadi, maka di sini isti'azah bil amwa' awil ahya. Tak boleh juga kita minta perlindungan dengan benda yang kita tak nampak. Minta berlindung dengan jin dengan apa, tak ada. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla semata-mata, barulah kita selamat. Jadi minta berlindung dengan jin itu haram. Jin bertambah lagi kesombongan dia, sebab manusia ni lemah, duk minta tolong dengan dia, baiklah. Cuma beza, kenapa beza antara jin dengan ins? Ins. Ni tengok ni. Rijalun minal insi ya'uzu nabi rijalin minal jin.
Dikata al-insu, insan, dinamakan manusia sebab li'annahum yu'nasun, kerana manusia itu dapat dilihat. Kita makhluk boleh nampak. Sebagaimana kata Nabi Musa, inni anastu nara, aku nampak api. Surah Taha ayat 10. Ay ra'aituha. Kenapa nama jin? Jin itu namakan jin. Summu jinnan lijtinanihinna, kerana dia tak nampak. Mana ada nampak jin? Jin ada ni, kita tak nampak. Tapi dia pun tak nakal. Kalau kita ngopak dia, dia tapar, tiba-tiba tengah ceramah, aduh, dia tapar ada jin. Dia tak kacau. Hidup di alam dia. Kalau dia kacau letih kita, banyak ustaz kena nampak. Cakap haji. Jadi kita, maka jin, nama jin tu sebab dia duduk di alam yang kita tak nampak. Sebagaimana janin. Baby dalam perut nama apa? Janin. Sebab apa janin? Tak nampak. Doktor boleh tengok dengan ultrasound. Tak nampak juga doktor tak? Tak tahu. Nak tahu laki-laki ke perempuan, agak-agak ya boleh lah. Dah baby tu besar, 5, 6 bulan, 7. Tek. Laki-laki anak awak ni. Oh, balik berhenti kedai anakku beli baju warna biru contohnya. Pergi cek boleh depan pula. Saya rasa baby ni girl lah, perempuan. Sebab tak nampak dah alat dia. Beli pula warna pink. Akhir kali beranak, apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ultrasound tu boleh kesan lah, ada benda, ada baby berapa. Tapi dia ada lah maklumat dia. Berapa umur, berapa minggu. Kita kata alhamdulillah, tapi nak tahu semua tak ada. Sebab tu nama dia jin sebab tak nampak, manusia sebab nampak. Ada juga dinamakan manusia sebab lupa, itu cerita lain pula. Ini kita nak banding insun wa jinnun. Dan Tuhan kata ya'uzuna birijalin minal jinni, manusia minta berlindung dengan laki-laki jin. Jadi oleh kerana Tuhan namakan jin itu rijal, ila annahum lam yutlaq alaihim rijal. Cuma boleh katakan jin itu ada dua, jin laki-laki pun ada, jin wanita pun ada juga. Dalam hadis kita masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku minta berlindung daripada khubus. Khubus tu jin jantan. Wal khaba'is jin betina. Ada jin ada jantan betina. Dia bini juga buat dia. Tak tahu dia pergi sewa kemah mana. Adakah dia letak kemah atas jalan raya seperti kita sekawin anak juga ataupun tidak, wallahu alam. Jangan tanya itu. Yang terakhir, penutup ayat ini Allah kata apa? Wa annahum zannu kama zanantum an la yab'asallahu ahada. Jadi mereka hanya sangka-sangka je. Agama kita Islam ni bukan sangkaan. Agama kita bukan agama nostalgia, tapi agama kita amali. Sangka tak boleh. Aku ni beriman kepada Allah Ta'ala, tapi aku sangka juga. Tak ada. Beriman, mantap. Tak main sangka-sangka, tak ada. Agak-agak lah agama, tak ada agak-agak. Mana ada dalil, kita pegang. Mana yang tak ada dalil, tak boleh pegang. Itu dipanggil tak ada agak-agak. Zannu tidak ada. Kita kena yakin dengan apa ni, agama yang kita pegang ini. Inna dina indallah Islam, agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Tak ada. Maka ayat ini menjadi dalil ala annal jinna, jin kafir, ada jin Yahudi, ada jin Nasara, ada jin yang tak percaya etis, dan ada jin yang Islam. Jadi Syekh Ar-Razi kata menunjukkan jin itu macam-macam pahaman dia. Dia pergi ke gereja, dia jadi kafir. Pergi jumpa Yahudi, jadi Yahudi. Jumpa dengan geng liberal, jin liberal. Ada juga jin liberal, jadi jin etis. Tak ada juga. Jadi kita naknya jin Islam yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita dengan mereka bersama-sama nanti dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tamatlah kita 5 faedah. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang akan datang. Bermula ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sehingga ayat 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.